Assalamualaikum dan salam hormat. Anda sedang menonton Ruang Bicara di Bernama TV. Nama saya Wan Syahrina. Sejak berminggu-minggu kita tersesat dalam rimba politik, kali ini kita lari sedikit ke hutan yang sebenar, hutan yang mungkin boleh memberikan kita rasa segar, yang menggambarkan konsep penghijauan yang menyejukkan mata dan tentu saja memberikan kita manfaat dalam pelbagai cara. Malam ini sebenarnya nak bercakap tentang kempen penanaman 100 juta pokok bersama-sama saya dan juga tetamu di studio. Sebelum tu kita nak menyebut tentang ini. Malaysia telah menggerakkan usaha penghijauan negara menerusi kempen penanaman 100 juta pokok ini sejak 2021 hinggalah ke 2025 dalam pelan 5 tahun yang dilaksanakan, dan melalui kerjasama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, kempen ini melibatkan sebenarnya usaha untuk menggerakkan masyarakat juga sebagai salah satu komponen dalam melengkapkan makna ataupun definisi alam keseluruhannya. Ini bukan semata-mata kerajaan ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan untuk kita mencapai sasaran yang ditetapkan menerusi penanaman pokok. Jadi inilah yang kita nak sebutkan tentang pemantauan kempen ini yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita dan juga perkara-perkara lain yang perlu kita ketahui. Bersama-sama saya Encik Muhammad Radi Chu Abdullah, Pengarah Bahagian Ladang Hutan dan Perlindungan Hutan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Apa khabar Cik Radi? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama-sama kami hari ini. Mungkin pertama sekali kita boleh refresh sedikit berkenaan dengan program penghijauan yang mana kempen penanaman 100 juta pokok ini dah bermula sejak tahun 2021, dan saya kira brandingnya, penjenamaannya tu masyhur. Orang ingat, orang tahu, cuma mungkin kita nak segarkan sedikit konsepnya, bagaimana ia dijalankan sebenarnya. Mungkin boleh dimulakan dengan itu dulu. Terima kasih Wan. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput kami daripada JPSM mewakili bagi pihak Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Jadi bila bercakap tentang penghijauan Malaysia ini, ianya tercetus bermula daripada Majlis Tahanan Negara yang ke-77. Pada masa itu dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-8. Daripada situ pada 5 hari bulan Januari 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga ketua-ketua menteri di Sembilan Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak, melancar program pada secara serentak pada masa itu pada 5 Januari 2021. Ya. Jadi kalau kita tengok sikit lagi masa ni, sebulan lagi dah 2 tahun lah, ulang tahun kedua lah kan? Ya, 23 hari lagi. Itu dia. Okey. Selepas pelancaran tu, mungkin pergerakannya sampai ke sekarang ini? Untuk makluman, kempen penanaman 100 juta pokok ini bukan kali yang pertama lah yang kita laksanakan. Sebenarnya sebelum ini kita telah laksanakan kempen penanaman 26 juta pada tahun 2010 sehingga 2014. Yang sebelum ini kita memang target 26 juta. Kenapa kita target 26 juta pada masa itu adalah kerana penduduk Malaysia pada ketika itu ada 26 juta. Jadi kita telah lancar satu tema dengan satu warga, satu pokok untuk menanam lah. Jadi daripada 26 juta tu kita telah mencapai angka 76 juta penanaman sehingga akhir tahun 2014. Kemudian kita lancar pula kempen penanaman 5 juta pada tahun 2015 hingga 2020. Pada masa itu hanya di Sembilan Malaysia sajalah untuk makluman Wan. Dan kita telah mencapai sebanyak 33 juta penanaman pokok pada sehingga akhir 2020 lah. Kalau tengokkan track record pada fasa yang sebelum tu, nampak gayanya macam insya-Allah kita boleh mencapai angka yang disasarkan, ataupun mungkin lebih lagi lah seperti mana sebelum ini. Okey. Kalau kita cakap pasal objektif, kerana kalau kita cakap pasal program penghijauan, mungkin kita boleh faham secara teorinya, tapi menerusi penanaman 100 juta pokok, kalau boleh kita fahami apa impak secara langsung yang akan kita semua peroleh, objektif kempen ini sebenarnya. Kita ada beberapa objektif berkaitan dengan kempen ini. Antaranya adalah kita
nak mengekalkan kawasan hijau di negara kita. Okey. Dengan memelihara kawasan-kawasan yang telah sedia ada, dan juga kita nak memulihkan kawasan-kawasan yang mana didapati agak terosok lah, ataupun kawasan yang agak kurang pokok dan sebagainya. Jadi dengan program penanaman ini kita boleh menggayakan lagi kawasan-kawasan yang terosok tersebut. Antara lain objektif kita adalah untuk kita memberi kesedaran tentang kepentingan pokok kepada masyarakat lah. So pokok ni sebenarnya banyak dia punya faedah dan kegunaan dia. Contohnya kalau kita tengok di kawasan-kawasan bandar, kalau kawasan-kawasan tersebut memang ada titik panas, bila kita tanam pokok ni dia memberi kawasan tersebut dengan kesegaran yang nyaman, dan juga pokok ni juga berguna untuk kita mengurangkan ombak di tepi pantai contohnya kan. Jadi kita menanam pokok bakau contoh. Jadi pokok bakau ni dia boleh mengurangkan kelajuan ombak tersebut. Jadi kita boleh memberi perlindungan kepada penduduk-penduduk di sekitar pantai lah. So begitu juga kalau contohnya pokok ni juga amat memberi faedah lah kepada penduduk-penduduk pantai, terutama sekali contohnya di pantai timur kita menanam dengan pokok-pokok dulu. Jadi pokok ini boleh menjadi satu barrier kepada tiupan angin dan sebagainya lah. Ya. Cantik pun cantik. Ya, cantik. Dia boleh juga menjadi satu tarikan kepada pelancong lah. Sebagaimana yang ada di Kelantan, di Pantai Senok, dia dikatakan pantai Naomi yang macam di Korea lah. Jadi betul. Itulah tempatnya orang selalu ambil gambar. Ya, selalu ambil gambar. Instagramable punya tempat location lah, venue di situ. Okey. Kita targetnya ataupun sasarannya ialah untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dilitupi dengan kawasan hutan dan juga pokok-pokok. Ini antara sasaran untuk kita capai. Jadi apa mungkin strategi yang akan diambil ataupun harus diambil oleh kerajaan dalam mencapai sasaran penanaman 100 juta pokok, dan menjelang 2025, bukan jauh sangat lagi, tahun depan kita dah ada 2 tahun lagi masanya gitu. Kita mengadakan pelbagai aktiviti di seluruh Melayu Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Antara aktiviti yang kita laksanakan adalah kempen SEFA. Contohnya kita adakan pameran-pameran di dalam negeri untuk kepada masyarakat umum. Contohnya kita telah mengadakan sebanyak 13 pameran di seluruh Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi daripada pameran tu kita boleh menarik ramai masyarakat bersama-sama memahami tentang kempen penghijauan Malaysia. Jadi daripada aktiviti pameran tersebut kita juga, untuk makluman kita dah mengadakan lebih kurang 394 aktiviti SEPA di seluruh Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak setakat inilah. Cuma pada tahun 2021 tu kita tak dapat adakan aktiviti ini sebab kekangan COVID pada masa itu. Dengan adanya aktiviti SEPA, kita ada aktiviti dengan sekolah, kita ada aktiviti dengan pihak pelajar universiti, kita ada aktiviti dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, pihak swasta dan juga bersama-sama dengan NGO. Jadi kita sebar luaslah tentang program penghijauan Malaysia supaya agensi-agensi, murid-murid sekolah dan lain-lain yang sebagaimana saya sebut tadi mengikuti menanam pokok ni bersama-sama dengan pihak Jabatan Perhutanan Malaysia dan juga kementerian kita. Sebenarnya bagaimana cara mereka yang boleh menyertai program ini, kalau ada yang berminat, bagaimana cara mereka untuk menyertai bersama-sama, ataupun ada syarat ataupun ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh Jabatan Perhutanan? Kepada individu yang ingin menyertai program ini, bolehlah download apps. Kita ada app penghijauan Malaysia, iaitu kita boleh download melalui apps Apple Store, melalui app galeri Huawei Gallery, dan juga melalui Google Play Store lah. So bila download tu jangan lupa pula untuk register melalui alamat email lah. Jadi daripada situ aplikasi ini, bila kita tanam pokok, kita boleh ambil gambar dan hantar melalui email kepada pihak dalam website lah. Jadi kita boleh buat sendiri
Ya, di mana-mana saja yang mana-mana kita saja. boleh buat. Okay. Kalau kita dah tanam pokok, dengan app ni kita boleh ambil gambar dan kita boleh download gambar tersebut, serta kita ada mata ganjaran jugalah kepada mana-mana individu yang menanam pokok yang paling banyak. Mungkin kita ada poin-poin tertentu, dengan poin ni ada yang dapat buku, ada yang dapat mat, jad dan sebagainya lah. Yang mana kita adakan barang ni sebagai galakan kepada masyarakat untuk menyertai program penanaman, kempen menanam 100 juta pokok. Ada hadiah-hadiahnya lah yang mereka boleh perolehi. Okey, kalau syarikat swasta ataupun GLC mungkin dalam skala yang lebih besar dan mungkin boleh dikategorikan sebagai antara aktiviti CSR mereka, adakah ia juga boleh dibuat? Boleh. Contohnya kalau sekiranya ada syarikat yang mempunyai hasrat untuk menyertai kempen bersama kami, bolehlah menghantar surat kepada YHM, iaitu Yayasan Hijau Malaysia. Dengan menyertai program ini, syarikat ini akan mendapat potongan cukai lah sebanyak 10%. Begitu juga dengan individu, kalau menyertai ini kita bagi potongan cukai lah sebanyak 10% berdasar kepada Seksyen 44 11C di bawah Akta Cukai 1967. Okey, itu antara insentif. Ada insentif lain lagi? Setakat ni itu dululah. Okey, kalau macam tu mungkin ada juga yang nak tahu apa ciri-ciri pokok, jenis-jenis pokok yang boleh mereka tanam kalau nak ditanam sendiri tanpa ada program tertentu ataupun khusus, kan? Ya. Kalau berdasar pada definisi untuk program ni, pokok terdiri daripada yang ada akar, ada batang, ada daun dan juga ada dahan lah. So pokok ni memang pokok yang berkayu. Kalau sekiranya macam contohnya saya ambil lah, pokok kelapa, bukan pokok, walaupun pokok tapi dia bukan berkayu. Jadi ini kira palma lah, antara jenis palma. Kita tak akan terima sebagai ni lah untuk dikira sebagai kempen ini. Contohnya pokok aloe vera. Dia bukan jenis pokok berkayu. Pokok bunga kertas boleh. Macam suri rumah nak tanam pokok asam limau ke di tepi rumah, itu boleh dikira sebagai pokok lah untuk kempen kita. Jadi mereka kena pastikan jenis-jenis pokok ini sebegitu. Ada dahan, berkayu, jadi bukan sekadar pokok pandan ke, bukan, tak boleh, tak tu dah kira. Dan lepas tu ambil gambar dan hantar menerusi apps penghijauan Malaysia. Tadi aplikasi ini boleh dimuat turun dan hantar menerusi aplikasi tersebut. Dan selepas itu ada proses pemantauan dibuat kepada mereka yang menanam secara individu, secara bersendiri ni. Kita di dalam website kita, iaitu www.100jutapokok.gov.my, itu kita akan dapat pastikanlah nama-nama individu yang telah menanam pokok tadi. Jadi berapa bilangan nanti akan tersenarai di dalam website tersebut, siapa yang menanam paling banyak. Contoh yang kita ada sekarang ni, ada individu yang menanam tu lebih kurang dalam 500 yang paling tinggi lah secara individu. Jadi dia 500 kali hantar dia dalam website. So kalau lagi banyak lagi bagus lah untuk individu menanam ni. Jadi kalau mereka yang mungkin menanam di tanah dusun sendiri ataupun tanah yang ada, maksudnya tanah yang luas, mereka boleh tanam banyak pokok pun, semuanya dikira lah gitu. Berapa banyak yang ditanam akan ambil gambar, dan sekiranya pada masa itu ada line internet dan sebagainya, kita dapat lokasi pokok yang ditanam tersebut dan hantar kepada website kita lah. Lokasi pokok pun boleh diperolehi juga. Kalau tuan boleh sebutkan biasanya yang ditanam pokok apa yang paling banyak? Setakat ni yang banyak adalah daripada pokok-pokok ladang lah, iaitu banyak daripada pokok-pokok eucalyptus, yang mana pokok-pokok ini ditanam oleh pengusaha-pengusaha ladang di dalam hutan simpanan kekal. Ada juga pokok buah pun kita boleh kira. Ada yang menanam pokok-pokok buah seperti durian, seperti lansat dan sebagainya. Jadi ada juga yang kebanyakannya yang menanam ni kebanyakan spesies-spesies ladang lah.
Jadi ada keuntungan jugalah untuk mereka. Mereka boleh tanam dan sertai program, tapi untuk hasil daripada pokok itu pun boleh didapati juga. Ya. Keuntungan berganda lah maksudnya, bukan sekadar untuk menyertai program semata-mata. Ada ciri-ciri ataupun syarat-syarat lain untuk mereka yang nak menyertai secara individu terutamanya? Secara individu macam saya maklum tadi lah, mana dia boleh download apps ke dalam telefon dan register lah melalui email. Daripada situ ada juga individu yang menghantar surat kepada kami lah. Ada yang memohon bantuan untuk mendapatkan anak pokok dan lain-lain. Yang mana ada yang nak cari kawasan untuk ditanam. Sebab ada yang individu ni ada yang ada tanah, ada yang duduk kat flat. So kat flat tu tak ada tanah lah. Mungkin dia boleh tanam di dalam pasu di flat-flat masing-masing lah. So kita galakkan lah. Tapi memang Jabatan Perhutanan tak boleh nak menyediakan, contohnya seperti tempat dan juga anak pokok nak ditanam tu, tak ada. Tak ada. Kita memang ada kawasan, cuma hubungi kami. Kita akan maklum pada kalau di Selangor, individu tersebut berada di Selangor, kita akan bantulah untuk menanam di mana kawasan yang akan ditanam tu. Yang mungkin sama ada berdekatan dengan tempat tinggal beliau, ataupun di mana-mana kawasan yang kita dah khusus untuk menanam lah. Maksudnya JPSM boleh membantu kalau ada yang nak berminat nak menanam dan sebagainya, tapi mungkin tak ada tempat, terutama di kota-kota seperti Kuala Lumpur ni lah contohnya. Okey, kalau boleh kita tahu juga dari kawasan mana yang paling banyak penyertaan biasanya? Penyertaan setakat ni yang daripada rekod website kita, kita dapati kebanyakannya yang menanam ni di Selangor, di bandar-bandar besar. Ada juga yang daripada Pahang, daripada negeri Pahang, dan juga beberapa negeri lain lah, yang paling tinggi untuk menanam pokok secara individu. Dan untuk makluman Wan juga, kita antara negeri yang paling banyak menanam sekarang ni adalah negeri Sarawak. Saya mengambil kesempatan di sinilah untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada negeri Sarawak kerana telah menanam setakat ni lebih kurang 5.5 juta. Antara negeri yang pertama, negeri yang mendahului negeri-negeri lain lah. Syabas orang-orang Sarawak. Sarawak. Yang kedua adalah Sabah, yang mana telah menyumbangkan sebanyak 5 juta pokok untuk ditanam setakat ni. Di sebenarnya kita ada juga, tidak ketinggalan pada negeri Kelantan yang telah menanam lebih kurang 3 juta lebih setakat ni. Sehingga untuk makluman juga, setakat ni kita dah menanam 21.8 juta lah. Setakat 2 tahun? Tahun ni saja, tahun 2022. Tahun lepas kita dah menanam lebih kurang 26.36 juta. So setakat ni kita telah ada 48.239 juta. Bagaimana proses pemantauan dibuat oleh Jabatan Perhutanan nak memastikan pokok itu memang ditanam sehinggalah ia betul-betul besar, tumbuh dan dibiarkan begitu supaya sampai objektifnya tu? Daripada website tu, daripada aplikasi tu, kita ada yang kawasan-kawasan yang ditunjukkan oleh lokasi melalui aplikasi tersebut lah. And then ada juga kawasan-kawasan yang memang kita ada program bersama dengan contohnya agensi, contohnya dengan bank, Maybank dan sebagainya. Jadi ada dah kawasan yang mana telah ditanam, contohnya di Bukit Nanas. Jadi bila dah ditanam tu, kita akan pastilah pokok-pokok ni supaya hidup sampai tahun kedua, ketiga dan keempat dan sebagainya. Contohnya lah yang saya ambil. Apa seterusnya harapan pada masa akan datang lah? Kita dah tengok 2 fasa pengendaliannya untuk kempen ini, dan yang pertama mungkin yang sebelum ini memang sangat-sangat menggalakkan, membanggakan, tapi ada cabaran-cabaran juga untuk kali ini, seperti contohnya Tuan sebutkan tadi, COVID dan sebagainya. Dan untuk membaki 3 tahun lagi, sekurang-kurangnya nak habiskan kempen untuk 5 tahun yang ini, apa harapan Tuan sendiri? Setakat ni kalau kita tengok track record lah, sepanjang 2 tahun pelaksanaan ni, kita dapati dia telah menghampiri lebih kurang 48% lah penanaman. Target kita memang 5
tahun sampai 2025 lah. So kalau tengok track record ni, kita insyaAllah kita boleh capai tahun yang keempat. Kalau tengok track record sekarang lah. Namun begitu, saya memohonlah kepada semua orang awam, kepada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi bukan kerajaan, kepada NGO dan juga mana-mana organisasi lain lah, supaya bersama-sama dengan kami untuk menanam 100 juta pokok sehingga tahun 2025 lah. Itu hasrat kami, supaya kita sama-sama menjaga khazanah negara ini dengan pokok yang mana kita juga ada komitmen untuk menyimpan atau untuk menjaga pokok-pokok kawasan-kawasan hutan kita ni sehingga 50% lah kita cuba nak kekalkan lah. Sebab kita 50% atau 50% ni sebab apa kita nak kekal, kerana kita telah buat komitmen di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dulu, iaitu untuk maintain kawasan-kawasan hutan dan diliputi dengan pokok lah, sebanyak 50% dekat ni. Okey, cabaran kita apa? Kita telah bercakap tentang harapan dan sasaran, tapi yang realistiknya apa cabaran yang dihadapi dalam nak melaksanakan, nak menjayakan kempen ini? Kita setakat ni yang dari segi cabaran tu kita tak banyak sangatlah. Setakat sepanjang 2 tahun ni kita dapati masih ada lagi kawasan-kawasan yang boleh ditanam lah. Sama ada di kawasan-kawasan dalam kawasan hutan simpanan kekal, di tanah kerajaan dan di kawasan sepanjang pesisir pantai dan lain-lain lah. Sebab masih ada lagi ruang-ruang untuk kita menanam pokok-pokok, contohnya pokok bakau dan sebagainya, demi untuk kita menjaga penduduk-penduduk di kawasan pesisir pantai. Namun begitu, kita setakat ni kita memohonlah kepada pihak-pihak organisasi, kepada pihak-pihak swasta untuk menyumbanglah kepada Yayasan Hijau, kerana kita macam contohnya kita dah ada program bersama dengan Touch and Go dan juga Yayasan Hijau ni untuk memberi sumbangan kepada Touch and Go untuk program menanam pokok contohnya. Jadi dengan adanya program seperti ini boleh membantulah kita boleh tanam lebih banyak pokok lagi di negara kita. Maksudnya kalau dari segi sambutan masyarakat itu ataupun advokasi ataupun penyampaian maklumat kepada masyarakat tentang kepentingan kempen ini, adakah ia sudah berada pada tahap yang memuaskan? Alhamdulillah setakat ni bila kita adakan sebanyak 394 aktiviti SEPA di seluruh Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak, kita dapati dari segi masyarakat tu memang nak menanam pokok. Dan kalau kita ambil rekod daripada program-program yang lalu, memang kita mencapai melebihi daripada sasaran lah. So cuma mungkin dari segi hasrat masyarakat kita untuk menanam pokok kena berkunjung lah, kena banyak banyak melihat kepada kita punya aktiviti yang telah kita adakan. Dan sekiranya pihak individu ataupun syarikat ingin dapatkan bantuan untuk melaksanakan program ini, saya rasa tanpa segan silulah untuk datanglah berkunjung ke Jabatan Perhutanan. Kita ada Jabatan Perhutanan di negeri Pahang, di negeri Perak dan sebagainya, dan kita juga mengalu-alulah menghantar surat lah kepada Jabatan Perhutanan Malaysia untuk kita gerak bersama. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, mungkin sedikit lagi supaya ia bukan sekadar menjadi usaha pada masa kita ada sekarang ni juga, tapi ia merupakan usaha yang diteruskan generasi selepas kita. Maknanya bagaimana caranya untuk kita menerapkan budaya penanaman pokok, budaya penghijauan ini kepada anak-anak kita yang mungkin masih kecil. Sebabnya saya nak relatekan dengan contohnya di luar negara. Mereka ada program yang menarik yang di mana contohnya ibu bapa ditawarkan tempat tapi mereka kena bayar untuk tanam pokok yang sama usia dengan anak mereka yang baru lahir, contohnya. Jadi pokok tu pun dinamakan dengan nama anak. Bila pokok tu dah besar, anak dah besar, inilah dia pokok yang sama usia dengan awak, contohnya lah. Jadi mereka ada semangat yang seolah-olah ia satu memento, satu tanda kenangan, contohnya. Jadi mungkin kita nak serapkan idea itu kepada anak-anak kecil kita, generasi muda kita ni. Bagaimana pula peranan semua pihak di Malaysia?
Kita kena perbanyakkan lagi lah program kesedaran ataupun program aktiviti SEPA ni bersama dengan mungkin daripada sekolah rendah lagi sehingga ke peringkat universiti lah. Setakat ni kita telah mengadakan beberapa kempen lah, contohnya cara melukis bersama pelajar-pelajar sekolah, cara menanam pokok bersama pelajar-pelajar sekolah. Untuk makluman pada 27 Oktober dulu yang lalu kita telah melancarkan satu program satu pelajar satu pokok. Yang mana kita galakkan pelajar-pelajar ni menanam pokok, terutama sekali pelajar baru. Jadi bila dia macam contohnya pelajar diploma lah, untuk program diploma biasanya kita mengambil masa 3 tahun lah untuk dihabiskan program tersebut. Jadi bila tanam pokok pada tahun pertama sampai tahun ketiga tu, bermakna pelajar ni boleh menjaga pokok tersebut. Dia boleh tengok sehingga pokok tu kira besar lah. Dengan adanya pembajaan dan lain-lain lagi yang boleh membantu pokok tersebut kekal tumbuh dengan baik lah. Itu sangat menarik sebenarnya, dan saya kira usaha ini memang betul perlu diteruskan, perlu berterusan, bukan saja dari pihak kerajaan, pihak jawatan, tapi semua sekali. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan Cik Radi kerana bersama-sama kami pada malam ini bercakap tentang kempen penanaman 100 juta pokok bersama-sama Encik Muhammad Radi Cik Abdullah, pengarah bahagian ladang hutan dan perlindungan hutan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Dan kita akan akhiri juga diskusi kita dengan lagu khas penghijauan Malaysia, dan selepas itu kembali semula bersama-sama saya untuk satu lagi topik yang akan kita angkat malam ini. Ketenangan suasana, rimba hijau aman sentiasa.